Peperangan Uhud berlaku pada pertengahan bulan Syawal tahun ketiga Hijrah, iaitu setahun selepas peperangan Badar yang berlaku pada bulan Ramadan tahun kedua Hijrah. Peperangan ini terjadi akibat perasaan marah dan benci orang-orang Quraisy terhadap orang-orang Islam yang menang pada perang Badar. Peperangan antara tentera Islam dan tentera kafir Quraisy yang melibatkan 1,000 orang tentera yang dipimpin sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Baginda bersama tentera-tentera Islam menuju ke Uhud. Tetapi hanya 700 orang sahaja yang berjaya dan selebihnya berpatah balik ke Madinah. Hal ini disebabkan oleh hasutan seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay. Tentera kafir Quraisy pula dikuasai oleh Abu Sufyan ibn Harb seramai 3,000 orang. Berita tentang serangan ini diketahui oleh Rasulullah melalui Al-Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara baginda sendiri. Kemudian pada hari Jumaat, Rasulullah SAW telah memberi semangat yang bersungguh-sungguh kepada setiap orang Islam sehingga ucapan baginda menyemarakkan semangat umat Islam pada hari tersebut. Rasulullah SAW telah mengatur strategi yang terbaik bagi menghadap tentera-tentera Quraisy. Kedua-dua tentera ini bertembung dalam satu pertempuran yang sangat hebat. Pada awalnya, tentera Islam telah pun mencapai kemenangan, walaupun Saidina Hamzah bin Abdul Muttalib, iaitu bapa saudara Nabi sendiri yang digelar Asadullah, telah gugur syahid terkena panah yang dilontar oleh seorang hamba abdi yang bernama Wahsy bin Harb. Itu juga yang berlaku kepada Hanzalah bin Abu Amir yang baru sahaja melangsungkan perkahwinan, di mana setelah mendengar panggilan jihad, dia terus meninggalkan isteri yang baru dikahwini semata-mata untuk menyahut seruan jihad tersebut. Dia ditemui mati dan didapati mayatnya basah seperti baru dimandikan. Apabila diberitahu kepada Rasulullah SAW akan perkara itu, lalu baginda pun memberitahu bahawa mayat itu telah dimandikan oleh para malaikat kerana beliau ke medan jihad dalam keadaan berjunub. Inilah dia erti pengorbanan dan perjuangan yang ditunjukkan oleh para sahabat dalam memastikan keagungan Islam terus dipertahan sehingga mereka sanggup mengorbankan dan mengedepikan kepentingan peribadi demi Islam. Kemenangan peringkat pertama yang dicapai itu hanyalah sementara akibat lalainya tentera-tentera pemanah yang meninggalkan tempat mereka apabila tidak sabar dan tidak tahan melihat tentera Islam yang lain memungut harta rampasan dan mereka terlalu yakin bahawa tentera Islam telah pun menang. Sedangkan strategi yang diatur oleh Rasulullah SAW yang menempatkan tentera-tentera pemanah di atas bukit amat tepat dan telah berjaya mematahkan beberapa serangan daripada tentera musuh sebelum ini. Akibat daripada tidak patuhnya mereka terhadap perintah Rasulullah SAW menyebabkan mereka ditimpa musibah, di mana tentera musuh yang memang menunggu saat untuk menyerang balas kini telah menggunakan peluang yang terbuka itu. Serangan ini menyebabkan berlakunya kacau bilau dan Rasulullah SAW cedera sehingga patah gigi baginda. Tentera musyrikin turut menyampaikan berita palsu bahawa Rasulullah SAW telah mati dan ini menambahkan lagi kekalutan dalam tentera Islam. Dalam suasana yang kucar kacir inilah, Ka'ab bin Malik telah terpandang diri Rasulullah SAW. Where's the Prophet? Muhammad is dead! I saw him fall! No! He's alive! Lalu dia melaungkan bahawa Rasulullah masih lagi hidup. Naungan itu menaikkan semula semangat tentera Islam. Selepas itu Rasulullah SAW telah mengumpulkan 30 orang para sahabat untuk menuju ke suatu teluk di Bukit Uhud bagi mengatur strategi yang baru. Dalam keadaan pucat kacir itulah, para sahabat amat melindungi Rasulullah dari serangan tentera kafir. Selepas gagal untuk hancurkan kekuatan tentera Islam, tentera kafir beralih kepada mayat-mayat tentera Islam yang telah gugur syahid. Dengan perasaan marah dan benci, mereka menyincang dan mengelar mayat-mayat itu, termasuklah mayat Saidina Hamzah bin Abdul Muttalib yang dibelah perutnya oleh Hindun bin Utbah, isteri kepada Abu Sufyan. Lalu diambilnya hati Saidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan mengunyahnya dengan perasaan marah.
Tidak cukup dengan itu, dipotong telinga dan hidung Saidina Hamzah kerana telah menyebabkan kematian ayah, bapa saudara dan abang kandungnya dalam perang Badar sebelum itu. Antara kejadian yang menarik sepanjang perang Uhud ini adalah apabila seorang kafir yang bernama Amrul bin Talib, di mana sebelum ini telah diajar kepada Islam tetapi dia enggan. Tiba-tiba dalam peperangan ini dia telah dijumpai dalam keadaan nazak, dan apabila ditanya tentang sebab dia turut berperang, lalu dia menjawab bahawa dia telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apabila diberitahu kepada Rasulullah SAW tentang perkara itu, lalu baginda pun menjawab, dia masuk syurga. Walaupun pada peringkat kedua dalam peperangan ini, tentera Islam tidak berjaya, malah seramai 70 orang telah gugur syahid. Namun tentera musuh tidak berjaya mara untuk menawan Madinah dan membunuh Rasulullah SAW. Telah berundurnya musuh, tamatlah juga peperangan. Pada masa yang sama, Rasulullah belum sedar bahawa Hamzah telah syahid, sehingga dia pergi ke tempat mayat Hamzah. Baginda menangis terisak-isak, begitu juga para sahabat yang lain. Rasulullah bersabda yang bermaksud, demi Allah, belum pernah aku lalui dalam hidupku sesedih suasana ini. Walaupun sedih dengan apa yang berlaku dalam peperangan Uhud ini, tetapi Allah telah meniupkan semangat dalam sanubari umat Islam melalui ayat yang bermaksud, janganlah kamu merasa hina, hilang semangat. Memburu musuh jika kamu merasa sakit, mereka juga merasa sakit. Seperti kamu merasai sedang kamu pula berharap kepada Allah apa mereka tidak harapkan.